Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم اجعلنا مما يستمعون القول ويتبعون أحسنه. Alhamdulillah, sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas kurniaan yang diberikan pada kita semua pada tengah hari ini, sehingga dapat kita kemampuan untuk sama-sama menyambung kembali kuliah 50 tanda munafik. Pada tengah hari ini kita akan sambung pada sifat yang ke-33. Sifat yang ke-33, suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Inilah di antara sifat atau senarai sifat orang munafik. Dia suka kepada kesesatan dan dia menyesatkan, dan dia juga suka menyesatkan orang. Begitulah keadaannya. Orang kata kalau kita tengok dua jenis serangga, selalu disebut oleh ustaz-ustaz kita, serangga pertama ataupun binatang pertama lalat, yang kedua lebah. Lebah suka madu, manakala lalat suka sampah-sampah, benda-benda kotor. Ini pun suatu contoh dan permisalan untuk kita semua, kerana di kalangan manusia itu dia ada dua jenis juga, macam lalat dan juga macam lebah. Ada manusia dia suka benda-benda baik, ada manusia dia suka benda-benda jahat, benda-benda yang tak baik, benda-benda menyesatkan dan sebagainya. Begitulah apa yang kita nak bentang pada tengah hari ini. Sebagaimana ibarat atau permisalan yang telah kita contohkan tadi, satunya ialah lebah, satunya ialah lalat. Jadi rakan-rakan sekalian, kita semua kena beringat-ingatlah supaya kita sentiasa menjadi atau mencontohi perangai lebah itu. Kerana lebah ini dia mengeluarkan daripada perutnya akan madu, dan madu itu menyembuhkan banyak penyakit. Bukan sekadar menyembuhkan banyak penyakit, dia juga memberi keuntungan kepada orang yang berniaga madu. Yang masalahnya bermadu saja. Bermadu masalah sikit. Kata itu ada orang gurau ni, kalau kita nak tahu madu asli, kalau kita bawa balik rumah, terbang periuk, itu makna madu asli. Dengan izin muslimat, kalau muslimat ada, tak maaf, gurau saja. Jadi tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian, kita semua faham akan dua jenis serangga ini, dua jenis binatang kecil ini yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta supaya ia menjadi contoh atau permisalan untuk kita semua. Biarlah kita jadi orang yang sentiasa suka kebaikan. Jangan ada kita ni suka kepada kejahatan. Kita mulakan topik yang ke-33, sifat munafik yang ke-33. Suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Islam menghendaki umatnya agar mengamalkan hidup pada jalan yang benar dalam segala aspek sebagaimana digariskan dalam Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi tuan-tuan, permulaan kepada ataupun muqaddimah kepada topik kita ini, pengarang kita telah menyebut kepada kita semua supaya kita mengikut Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi dengan faham kita apa ya, bila sesuatu kebenaran itu tidak lagi diisytihar sebagai kebenaran, sehinggalah dia dibenarkan oleh Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW. Selagi mana dia tidak dikuatkan oleh Al-Quran, tidak dikuatkan oleh Sunnah, maka walaupun kita rasa dia kebenaran, dia masih lagi tidak sempurna. Kebenaran mesti datang daripada Allah. Kesalahan atau mungkar juga datang daripada Allah.
Umpamanya kita sebut tentang pembahagian harta pusaka, katakan begitu. Salah satu cara pembahagian harta pusaka yang diamalkan oleh orang-orang putih sana, England, Amerika dan sebagainya, harta pusaka mesti dapat pada anak sulung, anak pertama. Selepas itu mulalah berlaku urusan-urusan dengki mendengki antara satu sama lain. Mereka pun mula bercakaran sama sendiri dan akhirnya cubaan membunuh pewaris pertama itu maka berlakulah. Lalu Islam yang kita anuti sekarang ni telah mengganti ataupun telah memberikan satu alternatif pembahagian harta pusaka yang sangat pelik. Sangat pelik. 2/3 lelaki, 1/3 perempuan. Dan walau bagaimana keadaan orang komen, orang kata, orang hina, orang kutuk pun, sistem ini tetap diterima oleh orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Walaupun kita tengok 2/3 untuk lelaki, 1/3 untuk perempuan, tak sama bilangan, oleh kerana dia datang daripada Allah, maka kita wajib terima. Bila dia datang daripada Allah, itulah sebenarnya penyelesaian. Ini yang disebut oleh pengarang kita, bila datang daripada Al-Quran, yakni datang daripada Allah, maka itulah sebenarnya kebenaran. Kalau datang daripada yang lain, bukan. Tuan-tuan, bercanggah, kalau bercanggah lagilah, tuan-tuan. Kalau sekiranya ada orang yang mengatakan bahawa sistem pusaka Islam ini, sistem di padang pasir, sistem yang sistem zaman unta, katakanlah dia kata macam tu, maka orang ni, tuan-tuan, telah melanggar keimanan dia ataupun telah mencemarkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sistem yang ada itu zaman mana sekalipun tidak pernah dinasahkan, tidak pernah dibatalkan oleh Islam, terus dipakai. Engkau nak kata dia ketinggalan zaman ke, engkau nak kata dia moden ke, yang penting perintah Allah tidak pernah dibatalkan. Itu baru benar, itu baru adil namanya. Bukan sebab kita kata adil, bukan. Bila Allah kata adil, Nabi kata adil, barulah dikatakan adil, tuan-tuan. Jadi semua kita itu, kita ini semua kita, bila kita kata beriman, itulah dia tanda-tanda kita beriman. Apa dia tadi, tuan-tuan? Menerima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh, saya ambil contoh lagi lah. Orang kata arak ini, arak, minum seteguk, 2 teguk, tak mabuk. Sebab dia anggap bahawa arak diharamkan kerana mabuk. Tuan-tuan, ramai orang kata arak diharamkan kerana mabuk. Betul, tuan-tuan. Tapi arak diharamkan sebab Allah mengharamkan. Tak kira dia mabuk ke tak mabuk ke, arak diharamkan. Tuan-tuan, arak diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira engkau minum 1 botol tak mabuk ke atau mabuk ke, tak kira lah. Yang penting dia haram. Ciri-ciri arak pun kita tahu. Arak ini tak boleh diminum. Kenapa? Kerana Allah haramkan. Kalau kita kata bahawa sebab apa arak diharamkan? Sebab dia memabukkan. Itu, tuan-tuan, kita kata sebab apa? Sebab apa? Sebab apa? Kerana apa? Tentu ada sesuatu yang menyebabkan diharamkan. Itu hikmah dia. Tapi orang kata sebab apa diharamkan? Allah yang mengharamkan. Macam tadi juga harta pusaka. Sebab apa dikatakan 2/3 untuk lelaki, 1/3 untuk perempuan? Sebab Allah harahkan begitu. Kita mesti terima lah. Macam mana pun keadaan kita, tuan-tuan, besar mana pun pangkat kita, hebat macam mana pun kita, harta banyak mana pun kita tidak dapat tidak mesti terima perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia kebenaran, tuan-tuan. Itulah dia kebenaran. Itu perenggan pertama. Perenggan kedua, tuan-tuan, berkaitan dengan tajuk kita ini, di samping itu Islam melarang umatnya, terutama golongan yang berilmu, agar tidak menyalahgunakan ilmu yang baik untuk menipu dan menyesatkan orang lain untuk tujuan dan kepentingan tertentu yang bertentangan dengan syariat Islam.
Dalam perenggan yang kedua ini, kata pengarang kita, Islam melarang umatnya, terutama golongan yang berilmu, agar tidak menyalahgunakan ilmu yang baik untuk menipu dan menyesatkan orang lain. Jadi tuan-tuan, ilmu kita ni ilmu yang baik, tapi kita boleh gunakan ilmu itu untuk apa? Untuk gunakan ilmu itu ke jalan yang menyesatkan. Contohnya tuan-tuan, kita ambil satu ayat Quranul Karim yang menjelaskan tentang bagaimana cara Iblis menghasut Nabi Adam alaihissalam. Ayat yang kita baca ini surah Al-A'raf ayat 20 hingga 22. Dalam, kalau ada buku tu tak ada ayat ni tuan-tuan, ini syarahnya. Allah kata apa? Fa waswasalahuma asyaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi asyajarah illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin fadallahuma bighurur. Sehinggalah habis ayatnya tuan-tuan. Syaitan membisikkan fikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, iaitu auratnya, dan syaitan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dan mendekati pohon ini, melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang-orang yang kekal dalam syurga. Jadi rakan-rakan sekalian, tuan-tuan semua, ada satu perkara yang nak kita sampaikan di sini berkaitan dengan perenggan kedua tadi. Gunakan satu fakta untuk menyesatkan. Maka saya ambil contoh daripada ayat 20 hingga 22 surah Al-A'raf, bagaimana Iblis laknatullah alaih datang kepada Nabi Adam alaihissalam, lalu dia kata Iblis, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Iblis kata apa? Sebab apa Tuhan kamu, iaitu Adam dan Hawa, larang kamu hampir pokok ini? Sebab apa? Sebabnya kamu akan menjadi, yang pertama, malaikat kalau kamu makan dia. Yang kedua, kamu akan jadi minal khalidin, kamu akan kekal dalam syurga. Kata Iblis laknatullah alaih. Tuan-tuan, nampak kedua-dua dalil yang diberi oleh Iblis ni nampak logik, nampak sesuai, nampak profesional, istilah zaman sekarang. Tuan-tuan, nampak profesional dalilnya tu, ataupun orang kata apa, datanya tu nampak kemas, mantap. Akhirnya dia akan jadi auta juga. Itu cara Iblis untuk menyesatkan, menggunakan istilah-istilah yang orang kata nampak macam betul, nampak macam benar. Tuan-tuan, sedangkan Nabi Adam alaihissalam telah dipesan oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Allah kata jangan kamu berdua hampiri pokok ini, maka fatakuna minaz zalimin, kamu akan jadi orang-orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Allah dah pesan tuan-tuan kepada kita semua, kepada Nabi Adam alaihissalam dan kepada Hawa, supaya jangan sekali-kali hampir kepada pokok ini. Kenapa? Kamu akan jadi orang yang zalim. Kenapa dianggap sebagai orang yang zalim? Langgar perintah Allah. Tuan-tuan, bukan semata-mata orang zalim ini sekadar makan pokok buah yang dilarang itu. Bukan sekadar larangan itu diganggu ataupun diceroboh, tapi sebenarnya bila dimakan buah itu, kamu telah menjadi orang yang zalim sebab kamu langgar perintah Allah. Cuma perintah Allah pada ketika itu, jangan dekati pokok ini, jangan makan buah ini. Jadi kamu telah langgar perintah Allah. Banyak perintah Allah, iaitu perintah larangan. Perintah Allah ni kan ada dua tuan-tuan, satu suruhan, satu larangan.
Jadi yang perintah pada Adam ini perintah larangan. La taqraba, jangan hampir pokok ini. Nanti kamu jadi orang zalim. Sebab apa? Sebab kamu langgar perintah Allah. Apa sebab Allah larang? Apa sebab Allah larang makan pokok ini? Tak payah cari sebab. Yang penting Allah larang kamu dekati pokok ini. Tak benar kamu makan buah ini. Itu saja. Lalu sebab ini yang tak ada sebab Allah sebut, Allah kata kamu jangan hampiri pokok ini, kamu nanti jadi zalim. Lalu syaitan, iblis membawa sebab. Iblis membawa sebab, tuan-tuan. Sebab apa? Lalu iblis kata, ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kamu tahu ke tidak kenapa Allah Subhanahu wa taala Tuhan kamu, rabbukuma, kenapa Tuhan kamu melarang kamu daripada mendekati pokok ini? Iblis beri satu sebab. Dalam sebab itu ada dua bahagian. Kata iblis, antakuna malakaini, sebab kalau kamu makan buahnya kamu akan jadi malaikat. Malakaini, ataupun antakuna minal khalidin, ataupun kamu akan jadi orang yang kekal atas di dalam syurga. Dua kan. Allah tak sebut kenapa Allah larang makan. Cuma Allah kata wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu hampiri pokok ini, kalau kamu hampir kamu jadi orang yang zalim. Allah tak cerita sebab. Iblis datang ke sebab pula. Iblis datang ke sebab. Bila iblis datang ke sebab, dia beri satu sebab yang fikir ada logik. Ini yang dikatakan menyesatkan. Inilah dia menyesatkan. Iblis tu dah memang dia tu tersesat jalannya disebabkan dia juga melanggar perintah Allah. Tuan-tuan, bukan sekadar dia tersesat jalannya kerana melanggar perintah Allah, dia juga ingin orang lain pun sesat macam dia. Maka di antara sasaran dia untuk mengambil rakan-rakan dia yang juga sesat ialah Adam dan juga Hawa. Kenapa? Banyaklah sebabnya. Kerana dengki dia pada Adam alaihissalam kepada Hawa, terutama Adam lah. Sebab apa dengkinya? Kenapa sampai Adam ni aku kena sujud pada dia? Tuan-tuan, itu dengki dia. Kenapa aku sampai kena sujud pada Adam? Tanpa dia fikir bahawa yang perintah dia itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Dia tak ingat. Tuan-tuan, dia tak ingat, tuan-tuan. Dia tak ingat bahawa yang menyuruh, yang memerintah dia supaya sujud pada Adam ialah Tuhan yang mencipta dia. Dia lupa yang itu. Dia hanya memandang satu angle saja, tuan-tuan. Dia tengok Adam. Siapa Adam ni sampai aku kena sujud? Tanpa dia melihat satu benda yang lebih besar lagi, tuan-tuan. Apa dia? Allah memerintah dia untuk sujud pada Adam. Yang tu dia tak nampak. Yang dia nampak apa? Dia nampak hanya kenapa aku kena sujud pada Adam, manusia yang ada kelemahan. Dia tengok yang itu. Tuan-tuan, ibaratnya kita ambil lagi tambah sikit, tuan-tuan. Ibarat kalau kita sendiri, kita ni buat dosa-dosa kecil. Tuan-tuan, dosa kecil, tapi ulama kata jaga-jaga walaupun dosa kecil. Yang kamu lakukan dosa itu kepada Allah. Tengok sebab kepada siapa kamu lakukan dosa. Itu bukan kecil. Sebab kamu lakukan dosa itu kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kamu. Begitu juga, tuan-tuan. Macam ada satu hadis Nabi kata berzina ni haram, tapi berzina dengan jiran lagi haram, 2 kali haram. Pasal apa? Jiran. Dah memang zina tu haram, kau pergi berzina pula dengan isteri jiran kamu pula, lagi 2 kali haram. Lagi teruk, lagi besar, lagi hebat dosanya. Masya Allah. Lagi, tuan-tuan, orang tua yang berzina, lagi teruk. Patutnya orang tua tak buat dah benda jahat ni. Gitu, tuan-tuan, keadaannya. Subhanallah, ya. Jadi balik semula kita tadi kepada penjelasan yang kita berikan tadi, tuan-tuan. Iblis telah menyesatkan Nabi Adam alaihissalam dengan apa? Dengan kemunasabahan dalilnya. Dengan 2 dalil ini dia telah
Walaupun dalil ini nampaknya tuan-tuan tak teruk, orang kata tak nampak sesat pun, tapi dia telah menggunakan dua dalil ini untuk menyesatkan Nabi Adam AS dan juga Siti Hawa. Bagi kita tuan-tuan, bagi kita, kalaulah setara Nabi Adam dan Siti Hawa duduk dalam syurga hampir dengan Allah, tuan-tuan, boleh disesatkan oleh Adam, disesatkan oleh Iblis laknatullah alaih, maka kita sekarang ni berada di mana? Berada di dunia, bukan dalam syurga. Kita sekarang berada di dunia dan kita berlega sekali dengan iblis dan juga syaitan. Mereka menghasut kita dalam keadaan kita berada di dunia. Lagi senang dia menghasut kita. Lagi tuan-tuan, peluang keemasan bagi iblis dan juga syaitan untuk menghasut kita. Ketika mana Nabi Adam berada dalam syurga pun, iblis boleh berikhtiar untuk menghasut Nabi Adam AS. Dan penggunaan bahasa yang dia gunakan itu kadang-kadang logik. Contoh tuan-tuan, kita ni dia digoda oleh iblis, oleh syaitan nak buat dosa satu. Dosa, tahulah, dosa ni dia sangat menarik. Dia seronok dosa ni. Dia seronok. Tuan-tuan, ibarat kalau kita kata nak pergi makan nasi biryani satu tempat, kita dengar nasi biryani di tempat tu, kita dah terliur dah. Ibarat cerita dosa ni tuan-tuan. Dosa ni dikelilingi oleh benda-benda yang rasa nikmat, rasa-rasa lazat, tuan-tuan. Lalu kita ni digoda oleh iblis. Antara godaan yang mana? Yang kita boleh terjerumus dalam godaan ini, tak apalah, kali sekali ni cukup, lepas ni taubat. Tengok cara dia pusing kita tuan-tuan, cara dia corner kita macam mana. Itu kebijaksanaan iblis dalam menggoda, dalam menyesatkan orang, sampai orang ni boleh melakukan kesesatan yang melanggar perintah Allah, yang mana perintah ini jelas bahawa Allah larang kamu buat ini. Iblis boleh goda, boleh corner sana corner sini, boleh tuan-tuan uruskan hati dia tu sampai dia boleh lakukan benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kata bahawa kalau iblis ni, kalau dia beri pada dia PhD tuan-tuan, agaknya 10 PhD boleh beri kat dia. Semua kita yang ada di surau kita ni tuan-tuan, semua terlibat sebagai mangsa dia. Dan boleh dikatakan kita semua ini tuan-tuan pernah dan akan menerima godaan iblis. Dan kita juga pernah dan akan tuan-tuan tergoda dengan iblis. Bukan sekadar baru digoda, kita pernah digoda oleh iblis. Kita pernah menerima kesesatan ini, kita pernah buat kesesatan ini. Ini iblis. InsyaAllah tuan-tuan, dalam hadis tadi, dalam apa yang kita bincang tadi tuan-tuan, kita sebut tentang agar tidak menyalahgunakan ilmu yang baik yang kita sebut tadi. Seterusnya yang ketiga, setiap Muslim bertanggungjawab membebaskan diri daripada melakukan yang benar dan baik, agar tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik yang suka menyesatkan orang. Jadi kata pengarang kita, setiap Muslim bertanggungjawab membebaskan diri daripada melakukan yang benar dan baik, agar tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik yang suka menyesatkan orang. Kita kena pastikan kita berada dalam track yang benar. Kata Nabi SAW dengan membaca Al-Quran kepada para sahabat, hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Ini jalanku, jalan yang lurus, ikutlah dia. Selagi mana kita ikut jalan yang lurus, kita tidak akan menerima sebarang godaan ataupun kerja-kerja menyesatkan yang digoda pada kita, yang dituju pada kita. Maka kita kenali bahawa ini adalah cubaan iblis, atau yang sewaktu dengannya cuba untuk menyesatkan kita. Kita kena study dulu, tengok apa yang sedang kita buat ni tuan-tuan, apa yang sedang kita buat ni. Sebab iblis dia akan mengguna apa juga cara untuk menyesatkan kita. Dengan cara apa sekalipun dia akan cuba. Antaranya duit tuan-tuan. Orang boleh melakukan penyelewengan kepada Al-Quran semata-mata pasal duit. Tengok tuan-tuan apa yang berlaku kepada Taurah dan juga Injil. Diubah suai oleh ulama dia sendiri. Kenapa mereka ini sampai boleh mengubah suai kitabullah,
Taurah dan juga Injil. Yang mengubahnya bukan calang-calang manusia, tetapi padri-padri, rahib-rahib mereka, tuan-tuan, yang mengubah Taurah dan yang mengubah Injil. Sampaikan kita lihat tahap perubahan yang mereka buat sehingga capai kepada 100%. 100%, tuan-tuan. Taurah dan juga Injil telah diubah daripada yang asal sebagaimana diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dulu. Tuan-tuan, memang Allah dah tahu bahawa Taurah dan Injil ini dia tak ada kekebalan. Memang Allah sengaja buat macam tu, tak ada kekebalan, tuan-tuan. Quran saja ada kekebalan. Inna nahnu nazzalna dzikra fa inna lahu lahafizun. Jadi macam mana dia tak ada kekebalan, tuan-tuan? Maksudnya Taurah dan Injil terdedah kepada perubahan. Perubahan itu berbentuk penyelewengan. Penyelewengan itulah datang penyesatan. Ditambah, tuan-tuan, ni Allah kata begini, Allah tak cakap. Ni Allah kata begini, Allah tak cakap. Dia kata oleh kerana yang cakap itu rahib dia, padri Kristian, rahib Yahudi sebut Allah kata begini, Allah kata begini, mereka pun pakai. Sekarang ini agama Yahudi, agama Kristian, mereka berada di atas landasan yang sesat. Berkurun-kurun lamanya, tuan-tuan, 1000 tahun Yahudi berada di dalam agama yang sesat. Juga Kristian yang mungkin kurang sikit masa daripada Yahudi, tuan-tuan, mereka terus berada dalam kesesatan sejak 2500 tahun dulu. Di zaman Nabi Isa hidup sehingga diangkat ke langit, mereka sesat memakan masa ribuan tahun. 1000 tahun, tuan-tuan. Ni yang kita ni pun, kita ni, tuan-tuan, ada usaha-usaha untuk menyesatkan menggunakan Al-Quranul Karim. Buang kalimah dalam Quran yang ada la, dibuang la, maksudnya tidak, dikatakan ya. Ada kalimah-kalimah yang, tuan-tuan, yang dieksploitasi penggunaan dia dan sebagainya, tuan-tuan. Oh, yang ini bukan guna untuk ini, yang ini guna untuk ini. Dia guna berbagai-bagai cara untuk menyesatkan umat Islam. Tapi Al-Quran ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketulinannya. Kalau hari ini dia diubah suai, tak sampai esok petang karang orang dah tahu Quran ini Quran palsu. Tapi kita tahu antara perkara yang disebut oleh Syiah, tapi bukan semua Syiah lah, tuan-tuan. Antaranya dia kata Quran yang ada dengan kita ini tak lengkap, tak cukup. Mana yang cukup? Yang ada dengan Imam Mahdi dia datang nanti baru cukup. Dia kata begitu, tuan-tuan. Yang ada dengan kita ni tak lengkap, kata dia begitu. Yang lengkap nanti bila datang Mahdi akan bawa Quran yang lengkap. Ada 12,000 lebih. Sekarang kita ada 6,000 lebih. Kita Quran yang sebenar ada 12,000 lebih. Jadi tuan-tuan pakai di sisi Syiah yang ini, tuan-tuan, menganggap bahawa Quran yang kita pakai, yang kita baca, yang kita ambil hukum hakamnya masih belum lengkap. Ada 6,000 lebih lagi. Kalau yang ada 6,000 lebih ni pun tak telarat kita nak buat, yang lagi baki 6,000 lebih tu agaknya macam mana? Boleh buat ke tidak tu, tuan-tuan? Banyak lagi mereka menyesatkan. Dia menyesatkan, tuan-tuan. Itulah keadaan yang kita kata bila seseorang itu disesatkan oleh iblis dan disesatkan oleh syaitan sebagai tentera iblis, maka mereka, tuan-tuan, kadang-kadang mereka tahu ni sesat, tapi oleh kerana kekerapan iblis dan syaitan itu menghasut lagi hasut, hari ini tak lepas, petang karang dia hasut lagi, petang karang tak lepas, pagi esok dia hasut lagi, tuan-tuan. Iblis tak pernah putus asa daripada menghasut manusia, menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana tadilah kita kata dia akan beri satu alasan kepada kita semua, tuan-tuan, akan beri alasan. Yang alasan itu kita rasa bahawa sesuai. Itu kerja-kerja iblis. Setiap Muslim tadi yang kita kata bertanggungjawab membebaskan diri daripada melakukan yang benar dan baik agar tidak tergolong dalam golongan orang-orang munafik yang suka menyesatkan orang. Allah berfirman, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yashtaruna ad-dalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang telah diberi bahagian dari Alkitab, yakni Taurah, mereka membeli, yakni memilih kesesatan, dan mereka bermaksud
supaya kamu tersesat dari jalan yang benar. An-Nisa ayat 44. Jadi yang kita kata tadi bahawa tentang kesesatan ini berlaku kepada agama Yahudi dan juga agama Kristian. Di antara mereka sesatkan, mereka menafikan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu ketika mereka datang ke tempat Nabi kita berhijrah. Ada seorang lelaki Yahudi, orang besar Yahudi, orangnya kira rahib Yahudi, tuan-tuan, nama dia Huyai bin Akhtab namanya. Masa Nabi sampai dalam hijrah Nabi di Quba. Mula-mula tempat Nabi kita duduk di Quba, lebih kurang beberapa hari Nabi kita duduk di situ. Huyai bin Akhtab ini, tuan-tuan, dia mendahului orang lain datang ke Quba untuk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok, tuan-tuan, dia tengok ciri-ciri Nabi terakhir yang ada dalam kitab dia, Taurah. Masa itu Taurah masih lagi bercampur-campur, ada telah diubah, ada yang telah masih dikekalkan lagi. Akhir dia baca, dia tengok Nabi SAW, dia pun pulang balik ke Madinah. Nabi tak pergi lagi Madinah, baru sampai di Quba. Sampai di Madinah, orang tanya dia, terutama orang Yahudi tanya dia, macam mana kamu tengok? Selagi mana aku hidup, aku akan lawan Muhammad. Tapi dia cerita bahawa seluruh tanda-tanda yang ada dalam kitab Taurah semua ada pada Nabi Muhammad SAW. Tapi yang belakang dia kata apa? Selagi mana aku hidup, aku akan lawan Muhammad, aku akan perangi Muhammad. Padahal semua yang ada daripada tanda-tanda kenabian atau tanda-tanda Rasul terakhir itu memang ada dalam kitab Taurah, dan dia pun baca, dia pun hafal, dia pun tahu, ulama dia pun tahu, dia sendiri pun memang, tuan-tuan, terlalu tahu tentang sifat-sifat Nabi SAW. Dan sampai Nabi di Quba, dia tengok Nabi satu persatu, dari segi perangai Nabi, cakap bicara Nabi, tuan-tuan, struktur badan, penciptaan badan Nabi, tuan-tuan, memang semua ada dalam tu, dalam kitab Taurah. Tapi dia menafikan. Memang orang Yahudi duduk di Madinah itu tujuannya apa? Datang daripada jauh, daripada Palestin, duduk di Madinah, tujuannya apa? Tujuannya menunggu Nabi terakhir. Kenapa mereka tahu tempat tu? Kerana telah ditulis, telah tercatat dalam kitab Taurah, negeri yang mana Nabi terakhir akan berhijrah. Tuan-tuan, memang ada dalam kitab Taurah, negeri yang ada pokok kurma yang banyak. Ketika zaman itu kita tahu, masyarakat di zaman itu tahu, tuan-tuan, Madinah antara negara atau negeri yang memang tempat banyak kurma, banyak air. Yahudi pun tahu. Sebab itu mereka datang. Datang untuk apa? Datang untuk menunggu Nabi terakhir. Bila Nabi terakhir datang, satu-satu benda yang mereka paling tak suka, Nabi datang daripada bangsa Arab. Itu yang paling mereka tak suka. Kenapa, tuan-tuan? Kerana kata mereka, an-nubuwatu min Bani Israel. Kenabian itu mesti datang daripada Bani Israel. Itu yang menyebabkan mereka tolak Nabi SAW. Tuan-tuan, apa yang berlaku? Kita cuba pusing ke belakang sikit, tuan-tuan. Pusing ke belakang sikit. Masa Nabi SAW lahir, Nabi kita lahir, dalam majlis Abdul Muttalib, datuk Nabi, ada seorang Yahudi di situ, sedang bermesyuarat dengan pemuka-pemuka, pembesar-pembesar Quraisy ketika itu, termasuklah datuk Nabi Abdul Muttalib. Tak berapa lama, tuan-tuan, sedang mereka mesyuarat, ada dalam YouTube yang cerita tentang bagaimana bintang berekor keluar, bintang nubuwah keluar. Ada YouTube yang kita tengok, tuan-tuan. Beberapa kali kita tengok, tak puas tengok, tuan-tuan, cerita tu yang dilakonkan bagaimana keluarnya bintang nubuwah. Masa Yahudi ini bermesyuarat dengan orang-orang Quraisy, pembesar-pembesar Quraisy, keluar bintang berekor tu. Bintang berekor ni ada ulama kata bintangnya nama komet Halley. Kalau dia datang, tuan-tuan, panjang 2 juta kilometer. Kita masih nampak panjang tu lagi, punya besar. 2 juta kilometer, kalau tak silap saya, dijumpai oleh siapa? Sir Edmund Halley. Sir Edmund Halley telah mengkaji tentang bintang berekor ini, dan dia jumpa bagaimana rahsia bintang berekor. Dinamakan bintang nubuwah.
Dalam kitab Taurah, dalam kitab Injil ada sebut, bila lahir saja Nabi terakhir, tandanya bintang berekor. Bila datang saja bintang berekor itu, tuan-tuan, bintang itu keluar, masa berlaku meeting itu, mesyuarat itu, siapa ya tuan-tuan? Hamba kepada Abdul Muttalib bawa masuk Nabi yang baru dilahirkan. Bawa masuk, Abdul Muttalib ambil, serah pada Yahudi ini. Sebab Yahudi itu kata hari ini telah keluar bintang yang menandakan lahirnya Nabi terakhir. Dia bermaklum dalam mesyuarat itu. Tak berapa lama datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh hamba kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib beri, engkau tengok ada tak tanda-tanda? Yang saya baca riwayatnya, ada tanda di belakang. Belakang tu tanda nubuah, khatim nubuah. Cok nubuah ada belakang. Berbentuk tinggi sikit, dia punya daging dan berbulu-bulu. Ada riwayat kata begitu, ada kata warna putih, ada kata warna merah. Tapi ada khatim nubuah di situ. Dia memang tengok, nampak. Ada juga riwayat kata tak ada lagi masa tu. Ada riwayat kata begitu. Dia tahu ni adalah Nabi. Tapi Bani Israel ni, Yahudi ni kata apa? Dia tak ada. Dia kata tak ada tanda langsung. Kenapa? An-nubuwatu min Bani Israel. Nubuwah, kenabian mesti datang daripada Bani Israel. Itu pembohongan yang dia telah bohong, tuan-tuan, menyesatkan orang. Padahal jelas tanda-tanda yang ada pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam akan ciri-ciri kenabian, iaitu ciri-ciri Nabi terakhir. Mereka tahu. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab Nabi Muhammad datang daripada bangsa Arab. Padahal kalau kita nak kaji, tuan-tuan, siapa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Ibrahim yang menjadi bapa kepada orang Yahudi? Siapa dia? Cuba tuan-tuan kira, tuan-tuan. Cuba tuan-tuan tengok kita punya gambar rajah. Saya tunjuk. Sini Nabi Ibrahim. Gelas saya ni air ni Nabi Ibrahim. Sebelah kanan saya, tuan-tuan, keluar Nabi Ismail. Katakanlah kita letaklah bawah ni Nabi Ishaq, Datuk Nabi Yaqub, tuan-tuan ni. Jadi bila cerita tentang Nabi Ismail alaihissalam, maka jumpalah isteri kepada Nabi Ibrahim yang kedua, namanya Hajar. Lalu Hajar melahirkan, melalui kanan saya ni, tuan-tuan, melahirkan Ismail. Lagi akhirnya Nabi Ismail keluarkan bangsa Arab, tuan-tuan, hantar ke Mekah. Daripada sulbi siapa? Sulbi Nabi Ibrahim melalui isterinya Hajar. Siapa Ismail dengan Ibrahim? Anaknya. Darah siapa, tuan-tuan? Yang sebelah sini Nabi Ishaq, Nabi Yaqub melahirkan 10 orang Bani Israel. Jadi Nabi SAW lahir bersulbi Nabi Ismail. Puak-puak Yahudi datang bersulbi Nabi Yaqub. Siapa Nabi Muhammad dengan 10 orang tu? Atau 12 orang sekali Nabi Yusuf? Siapa dia agaknya, tuan? Sepupu je, tuan-tuan. Sepupu saja. Tetap datang dari keturunan Nabi Ibrahim, hampir sangat. Baru lapis ke berapa tu, tuan-tuan? Nabi Ibrahim pergi kepada Ismail, terus turun bawah Nabi SAW. Lapis ketiga lah kita kira, tuan-tuan. Mereka tetap tak mengaku Nabi Muhammad keturunan Nabi Ibrahim. Mereka tetap menganggap bahawa Nabi kita Muhammad SAW bangsa Arab, bukan anak beranak mereka. Padahal anak beranak mereka, semua anak beranak mereka, tuan-tuan. Gitu keadaannya, tuan-tuan. Sebab itu King Faisal dalam satu rancangan TV, dia kata kita semua ni sepupu kepada Yahudi. King Faisal kata, yang kena tembak dia anak saudara dia tu, tuan-tuan. King Faisal kata macam tu dalam satu wawancara dalam TV, kami semua ni sepupu kepada Bani Israel. Yahudi itu sepupu kami. Sebab apa? Dari susu galuh tadi. Tapi mereka tetap kata an-nubuwatu min Bani Israel. Punya jahat orang Yahudi, tuan-tuan. Dia sembunyikan semua berkaitan dengan Nabi SAW. Dan sekarang ni kalau kita cari dalam kitab Taurah dan juga kitab Injil, kita tak jumpa lagi. Ada riwayat mengatakan bahawa tak jumpa lagi berita tentang perutusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada, tak jumpa. Itu berdasarkan maklumat yang saya dengar ceramah daripada orang yang mengkaji, tuan-tuan. Mungkin juga ada ke tak ada, tak tahulah. Tapi berdasarkan maklumat saya tu, tak ada dah berita tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana pergi semua berita tu?
yang memang ada dalam kitab Taurah, dalam kitab Injil, mereka buang. Mereka buang macam tu je tuan-tuan. Jadi dengan niat apa? Dengan niat supaya orang tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitulah Bani Israel, Yahudi, tuan-tuan. Kita fokus kepada orang yang menyesatkan. Kita cerita tentang sifat munafik, dia menyesatkan dan dia juga sesat, dia suka menyesatkan orang. Dhalun, mereka itu dhalun, sesat. Mereka juga mudillun, mereka juga menyesatkan orang. Dengan cara macam mana tuan-tuan? Kita ambil contoh tadi tentang Yahudi, bagaimana Yahudi telah merubah suai kitab Taurah dan juga kitab Injil, sehingga maklumat-maklumat yang dia buang itu tidak dipulangkan semula ke dalam kitab Injil dan kitab Taurah, menyebabkan pengikut-pengikut dia sejak berkurun-kurun ribuan tahun menjadi sesat dengan cara tidak beriman dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka ambil hanya yang perlu saja. Apa yang mereka perlu tuan-tuan? Contohnya, sekarang ni Yahudi mereka telah menanam pokok gharqad. Pokok gharqad mereka tanam di seluruh kawasan yang dikuasai oleh Yahudi di Palestin. Bukit Golan banyak juga mereka tanam, kerana mereka menguasai Bukit Golan. Mereka tanam banyak pokok gharqad, sehingga kan saya baca satu kenyataan daripada kempen menanam pokok gharqad oleh Netanyahu. Kalau 2 pokok orang order melalui Korea itu free. Kalau ambil 5 pokok order tuan-tuan datang daripada syarikat-syarikat tertentu, 5 pokok gharqad, dia beri free 1 pokok, Korea service, Korea free, hantar tuan-tuan tanam. Pokok gharqad pokok apa tuan-tuan? Kita tadi nak bincang tentang apa? Ada benda mereka tak pakai banyak, apa yang Nabi sebut, hadis Nabi ke apa ke Nabi sebagai Rasul, mereka habis buang semua. Ada benda mereka pakai, tapi mereka tak sebut. Mereka pakai yang ada dalam hadis Nabi, antaranya pokok gharqad. Apa benda pokok gharqad tuan-tuan? Pokok apa? Pokok yang mana kata satu hadis Nabi SAW, di masa-masa akan datang dekat hari kiamat, kita akan dapat bunuh orang Yahudi. Cara kita bunuh orang Yahudi macam mana? Sehingga sampai masanya datanglah keadaan zaman yang berlaku ini, peristiwa ini, sehingga pokok dan batu bercakap bahawa Yahudi ada di belakangku, wahai orang Islam, datanglah bunuh mereka. Illa syajaratul gharqad, melainkan pokok yang bernama pokok gharqad. Yang ini tak bercakap. Pokok lain semua bercakap, wahai orang Islam, datang, ni Yahudi belakang aku, datang bunuh dia. Batu-batu bercakap, wahai orang Islam, mari datang bunuh orang Yahudi, ni Yahudi ada belakang aku. Illa syajaratul gharqad, melainkan pokok gharqad saja. Innaha syajaratul yahud, dia adalah pokok orang Yahudi. Jadi orang Yahudi pun tanam pokok itu, kempen besar-besaran pokok itu telah ditanam, ada yang dah 15 tahun. Tuan-tuan, dah besar-besar pokoknya. Jadi sebab itu kalau pergi ke Palestin ataupun wilayah dikuasai oleh Yahudi, tuan-tuan, kita kenal dia orang Yahudi melalui pokok-pokok ini. Itulah rahsia Nabi kita. Nabi kita pecahkan rahsia. Kita sebab tanya, kenapa Nabi kita cerita dalam hadis baginda tentang pokok gharqad yang tak bercakap? Tak ke itu pecah rahsia? Jadi orang Yahudi pun tahu, dia pun tanam pokok. Buktinya sekarang dia tanam pokok. Kenapa Nabi cerita? Sengajalah Nabi cerita. Sebab apa? Sebab nanti nak bunuh dia senang. Macam mana nak bunuh dia senang? Pergi tengok rumah, orang dalam rumah tak nampak, pokok gharqad ada, lempar je bom. Memang confirm Yahudi. Lagi senang nak bunuh. Itu rahsianya. Dalam waste tuan-tuan, dalam waste senang letak. Kan waste kan dia keluar pokok-pokok semua. Pokok gharqad tu tuan-tuan nak kenal pokok gharqad macam mana? Nanti tuan-tuan pergi ke YouTube tuan-tuan tu, pergi sukan di Sukan Commonwealth 2012. Dia menjadi pokok tema kepada sukan itu 2012. Saya rasa saya ke Sukan Commonwealth. Pokok tu lah dia pokok gharqad. Orang kita, orang Malaysia pergi delegasi, kita pergi tuan-tuan, duk keliling pokok tu. Yahudi letak pokok gharqad tengah-tengah tu sebagai pokok tema resmi kepada sukan tahun itu 2012. Saya rasa Sukan Commonwealth, aku tak silap saya.
Masya Allah. Tuan-tuan pergi tengok dalam YouTube, tuan-tuan ada gambar pun, dalam Google pun boleh tengok, ada gambar pokok warqat tu ditanam oleh Prime Minister, dia tanam, tuan-tuan, pecah tanah, tanam pokok warqat. Mereka percaya dengan apa yang Nabi kita sebut, tapi Allah arahkan mereka beriman pada Nabi sebagai Rasul, mereka tak beriman, mereka tolak, mereka ketepikan. Tapi Nabi kita beritahu bahawa yang ini pokok warqat, mereka percaya. Mereka tanam sampai tuan-tuan ada hampir 2 juta pokok sekarang di sekeliling kawasannya. 2 juta pokok sekarang. Begitu banyak kempen dia buat, sampai sekarang dah 15 tahun mereka tanam. Pokok tu dah jadi macam pokok rambutan dah, tuan-tuan, punya besar dah sekarang ni. Masya Allah, percaya. Tapi suruh beriman pada Nabi, tak percaya. Begitulah kaedahnya, kejahatan orang-orang Yahudi, tuan-tuan. Apa yang kita bincang tentang orang munafik. Orang munafik, dia suka menyesatkan. Benda benar yang ada dalam Al-Quran, mereka selewengkan. Fakta yang disebut dalam hadis Nabi, mereka selewengkan. Hukum hakam yang ada, tuan-tuan, semua mereka selewengkan. Ada kadang mereka kata apa? Ayat Quran ni bukan untuk kita, untuk orang Yahudi. Itu perangai-perangai orang munafik yang sentiasa, tuan-tuan, berusaha untuk menyelewengkan Islam, menyesatkan kita semua daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak, tuan-tuan. Contohnya kita tengok dalam sejarah pembunuhan Saidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa bunuh Saidina Ali? Tuan-tuan, nanti tuan-tuan pergi ke satu ceramah YouTube yang menceritakan tentang Abu Muljam. Panjang cerita dia, dalam YouTube ada ceramah orang Indonesia satu, cerita tentang Abdul Rahman bin Muljam. Abu Muljam orang panggil dia. Qari, tuan-tuan, minal qurra, daripada orang yang pakar baca Quran. Di zaman Saidina Umar utuskan dia ke mana? Ke Mesir untuk mengajar orang Mesir. Umar suruh gubernur dia jaga ni Abu Muljam ini. Dialah yang membunuh Saidina Ali radhiyallahu anhu kerana menganut fahaman Khawarij. Sambil dia tikam Saidina Ali, sambil dia baca Quran. Saya tak ingat ayatnya. Sambil tikam Saidina Ali, sambil baca Quran. Abu Muljam. Tuan-tuan, subhanallah, dia antara senarai orang munafik ni, tuan-tuan. Baca Quran sambil menikam Saidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa dia bunuh tu, tuan-tuan? Sepupu Rasulullah, khalifah Islam, pejuang Islam, penulis wahyu dan sebagainya, tuan. Sifat Saidina Ali siapa, tuan-tuan? Masya Allah, terlalu banyak kelebihan Saidina Ali. Dia boleh bunuh sambil baca Quran. Macam mana dia boleh fikir nak bunuh Saidina Ali? Allah saja yang lebih mengetahui. Siapa yang bunuh Saidina Uthman? Tuan-tuan, hanya dengan apa? Dengan cerita-cerita tipu yang mereka bina, tuan-tuan, akhirnya ada kumpulan yang termakan dengan cerita tipu ini, membunuh Saidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang bunuh Saidina Uthman, bunuh Saidina Ali telah dimaklumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi kita hidup lagi, beritahu bahawa Uthman dan Ali ini akan dibunuh. Nabi pun dah beritahu. Masa orang nak bunuh Saidina Uthman, Uthman tanya, kamu tak pernah dengar ke Nabi tu bersabda tentang pembunuhan kepada aku? Dengar? Pemberontak kata dengar? Aku nak bunuh juga. Nak buat macam mana? Tak peduli dah hadis Nabi, tuan-tuan. Tak peduli dah Al-Quran, tak peduli dah apa, tuan-tuan. Mereka selewengkan fakta. Fakta sikit je, tuan-tuan. Dia selewengkan. Tapi mereka berjaya dengan fakta yang mereka selewengkan itu, berjaya mengumpulkan manusia untuk memberontak kepada Uthman bin Affan Dhun Nurain, tuan-tuan. Masya Allah, menantu Nabi, 2 kali menantu Nabi, khalifah Islam, orang yang dituduh sebagai mengamalkan nepotisme, termasuk dalam pengetahuan agama Islam kita tu, tuan-tuan, sebut semua cerita bohong tu disebut dalam pengetahuan agama Islam kita, yang mengatakan bahawa Saidina Uthman dia mengamalkan nepotisme, anak beranak dilantik. Itu pembohongan sejarah yang kita ada tu, tuan-tuan, yang kita pakai pun bukan sejarah tu. Tahun 82 SPM, tuan-tuan, yang tu kata silap saya dalam pengetahuan agama Islam tingkatan 4, cerita Saidina Uthman mengamalkan nepotisme. Tuan-tuan ingat, saya SPM tahun 82. Kalau ada tuan-tuan yang SPM 82, tuan-tuan ingat lagi bagaimana diperkenalkan Saidina Uthman, khalifah yang suka lantik anak beranak. Padahal bila kita tengok, mana dia anak beranak Saidina Uthman lantik, mana dia? Tak ada. Bila kita tanya orang yang hantar kata
apa yang hantar kata Osman ini melantik anak beranak dia? Mana dia? Mana anak beranak dia? Masya Allah, Nabi sendiri melantik orang besar Nabi, mentua Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, itu mentua Nabi, tuan-tuan. Masya Allah, Nabi lantik orang besar Nabi. Orang tak kata nepotisme, tuan-tuan. Uthman lantik siapa? Masya Allah, tuan-tuan. Begitulah bagaimana usaha-usaha orang munafik, akhirnya mereka telah melakar sejarah dengan penyesatan yang mereka sendiri buat. Mereka melakar sejarah. Tuan-tuan, subhanallah, tuan-tuan. Jadi ambil pengajaran daripada apa yang kita bincang ini, iaitu sifat ke-33 orang munafik, suka kepada kesesatan dan menyesatkan orang. Di antara cara untuk kita melepaskan diri daripada kesesatan ini, kata pengarang kita pada permulaan penjelasan kita tadi, tuan-tuan, kata pengarang kita, berpegang dah dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi, sebagaimana pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrain lan tadillu ba'di in tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang kepada dua perkara ini, iaitu Al-Quran dan juga sunnahku, kata Nabi. Berpeganglah pada dua perkara itu, insya-Allah kita tidak akan berjaya disesatkan oleh orang-orang munafik yang sangat rakus kepada jawatan dan juga harta ini. Wallahu a'lam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.